Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan al-alim al-alamah al-zaki al-syekh wal Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani wa maulana wa qudwatuna al-alim al-Arrabani al-syekh Daud ibn Abdullah al-Fatani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilmu usuluddin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ini bicaraan ilmu usuluddin, iaitulah ilmu aqaid dan ilmu tauhid. Bermula segala perkara yang bersusun agama daripadanya itu tiga perkara. Pertama, Islam, artinya menyuruh oleh seseorang dan mengikut yang zahir bagi segala perkara yang mendatang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ketiadaan menolaknya akan segala perkara itu, sama ada mengerja ia akan perkara itu seperti sembahyang dan puasa ia, atau tiada mengerja ia akan perkara itu seperti meninggal ia akan sembahyang atau lainnya, serta ketiadaan ingkar akan wajibnya. Okey, baik. Jadi kita masuk bab yang pertama, iaitu ilmu usuluddin. Usul tu maknanya asal. Kita Melayu asal usul, ada sama itu. Usul tu maknanya asal ataupun juga asas. Dalam kamus sebut gitu. Ad-din artinya agama. Apa makna agama? Hari tu kita dah syarah dah. Nizamul hayah. Apa makna nizamul hayah? Sistem hidup atau cara hidup. Jadi usuluddin gabungnya asas-asas agama. Agama tu kita terjemah tadi tu sistem hidup, maknanya ilmu usuluddin asas-asas sistem atau asas-asas cara hidup. Itu maksud dia. Basic dia. Kalau ulama dia mengkiaskan tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni pada sebatang pohon. Batang pokok tu itulah dipanggil ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Sebab tu kebiasaan pokok batangnya satu, jarang pokok batang dua. Kan? Satu saja. 7, kata Nabi, umat aku akan berpecah pada 73 golongan. 72 daripadanya finnar, dalam neraka, melainkan satu sahaja. Dalam hadis ni, masa Nabi sebut satu sahaja yang benar tu, Nabi tepuk bahu sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, Nabi tepuk bahu dia.
Maka ini menjadi dalil kepada kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Daripada keturunan Abu Musa al-Asy'ari lah lahir cucunya yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Betul kan? Itu cucu dia. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari lah yang mempelopori apa dia? Sifat 13, bukan 20, 13. Kemudian ditambah lagi 7 oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka barulah jadi 20. Itu cerita dia, asal usul dia. Jadi tauhid itu batang pokok. Kemudian fiqh dikiaskan oleh ulama seperti dahan-dahan atau ranting pokok tadi. Jadi daripada sebatang yang sama maka terbit 4 dahan. Asalnya dahannya banyak, tapi banyak yang dah patah. Kalau kita mengaji lebih dalam, mazhab ni bukan 4 je, ada banyak mazhab. Dari zaman sahabat lagi sudah ada mazhab. Ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Sayyidatina Aisyah, macam-macam. Tapi banyak dahan tu dah patah, yang tinggal sekarang 4 je. Jadi 4 mazhab saja yang tinggal daripada batang yang sama, iaitu akidah Al-Asy'ariyah, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Empat imam mazhab tu akidah Asy'ariyah kan? Bukan daripada Syiah ke, bukan daripada yang bukan-bukan. 4 tu saja. Kemudian tasawuf tu iaitu daun pokok ataupun buah pokok. Kerana ilmu tasawuf mencantikkan. Seperti pokok yang ada daun baru nampak elok, berbanding pokok yang tak ada daun, botak. Panggil pokok dogol. Tak ada daun. Orang tengok seram, kata kok berhantu apa kan? Sebab tak ada daun, tak lawa. Sama juga, walaupun tauhid ada, fiqh ada, tasawuf tak ada, buruk nampak perangai, sikap tu tak cantik, akhlak tak cantik. Jadi tasawuf ibarat daun. Begitu juga tasawuf ibarat daun tadi. Bila daunnya rimbun, orang boleh bertumpang teduh di bawahnya. Orang yang tasawuf tinggi, orang boleh tumpang teduh bawah dia. Orang boleh tumpang ilmu dia, orang boleh tumpang rahmat yang Allah beri pada dia, orang boleh tumpang keberkatan dia. Macam ulama-ulama, wali-wali Allah, tok-tok guru, orang boleh tumpang di bawah dia. Sebab rimbun daunnya, akhlaknya yang cantik. Dan diibarat juga ilmu tasawuf macam buah yang ada pada pokok. Jenis pokok berbuah lah. Pokok yang berbuah, tapi kalau tidak menghasilkan buah, maka pokok tu ibaratnya macam tak ada faedah tanam. Orang kata tak ada faedah aku tanam pokok ni. Kat 50 tahun lebih dah durian tak pernah keluar pun, nama je pokok durian. Jadi orang kata malas, orang pun jadi kata tak ada faedah, baik tebang. Jadi gitulah orang yang mengaji tauhid, mengaji fiqh, tapi tak ada akhlak, tak ada tasawuf, maknanya tak ada faedah pada diri dia. Sebab tidak ada keelokan pada diri dia. Lagi ilmu tauhid fiqh tasawuf ni juga diibaratkan seperti makanan. Makanan itu tauhidnya, air minuman itu fiqhnya, adapun tasawuf itu tudung sajinya. Maka barulah makanan dan air tadi tidak tercemar kerana ditutupi, disulami oleh ilmu tasawuf. Itu pentingnya ilmu tasawuf. Okey, boleh nak? Lagi tiga ilmu ni juga diibaratkan oleh ulama seperti bangunan. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni seperti base dia. Kalau bidang engineering dipanggil foundation. Ni tapak. Tapak ni lah sepertinya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Manakala fiqh adalah tiangnya, manakala tasawuf tinggi bangunan. Jadi tauhid basic tapak. Manakala tapak pun tak kuat, tak payah sembang bab tiang, tak payah sembang bab fiqh lah. Kalau tauhid pun tak cantik, bab semayang lagi lebu. Sebab semayang tu fiqh. Tauhid tu asas dia kena kuat dulu. Bila asas kuat, barulah datang bencana pun dia tak lari. Dia tak goyang. Datang ujian macam mana pun, insya-Allah hatinya tetap tauhid kepada Allah. Dan fiqh tu ibarat tiang, mendirikan bangunan tu. Maknanya kalau tapak je ada tapi tiang tak ada, bangunan pun tak ada. Sebab itulah disebut as-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama. Kerana
Kalau tapak je ada, yakin pada Allah, tapi semayang tak ada, mana Islam tak ada lah. Islam tu ibarat bangunan. Jadi kalau tiang tak ada, macam mana nak ada bangunan? Kalau semayangnya tak ada, amalnya tak ada, fiqahnya tak ada, macam mana nak ada Islamnya? Tu. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf tu ibarat tinggi bangunan. Kerana lagi tinggi bangunan itu, lagilah orang kagum dengan bangunan tersebut. Seperti mana orang kagum, takjub dengan bangunan KLCC, KL Tower. Nah, orang tengok bangunan tu dongak ke langit. Nah, ui, tingginya, lawanya. Orang kata lawa dek kerana tingginya bangunan. Begitu juga tasawuf seseorang, lagi tinggi tasawufnya, lagi orang takjub dengan dia. Lagi orang rasa hormat pada dia. Lagi orang memandangnya dengan memandang yang tinggi, seperti memandang bangunan yang tinggi. Jadi itulah ibarat kiasnya 3 ilmu dalam kehidupan kita. Boleh? Tenung macam nak makan. Dia tahulah puasa dah. Baik. Ini bicaraan ilmu usuluddin. Maknanya ini nak membicarakan tentang ilmu usuluddin. Jadi fiqh tasawuf tolak tepi dulu, bukan tolak terus dah. Nanti dulu nak fokus usuluddin dulu. Baik. Iaitulah ilmu aqaid dan ilmu tauhid. Nama dia ada banyak. Nama dia ada banyak. Selain namanya usuluddin, namanya juga ilmu aqaid. Apa dia aqaid? Aqaid ni asal perkataan ain, qaf, dal. Aqada ataupun aqdun. Aqdun ni kita bahasa sebut akad. Akad tu maksudnya ikat. Jadi aqaid artinya ikatan. Kenapa disebut ikat? Kerana mengikat simpulan iman. Bila ikatannya kuat, maka tak boleh putus. Bila iman kita disimpul dengan kuat, maka tak boleh bercerai lah ikatan simpulan iman kita. Bila tak cerai, tak jadilah kita kafir. Tu sebab tu nak kena ikat dia bagi kuat. Jadi ulama ajar kita bukan sikit-sikit ikat, 50 simpulan ikat. Dipanggil 50 aqaidul iman. Khamsun aqaidul iman. Nah, 50 aqaidul iman. Nanti kita akan belajar 50 aqaidul iman tu apa dia. Tapi nak belajarnya, inilah ikatan-ikatan supaya tak tercerai dah. Saya buat ibarat kiasan contoh untuk kita nak mudah faham. Okey, baik. Kita ni ibarat cawan kaca, mudah pecah. Itulah ibarat hati kita atau iman kita. Kemudian iman kita tu kita ikat dengan tali. Kita simpul dia sebanyak 50 simpulan iman ni tadi. Kita ikat. Dah kalau sampai 50 ikat, takkan putus lagi, kan? Ghalibnya payahlah nak putus. Kalau sekali ikat mungkin boleh putus, tapi 50 kali simpulan insya-Allah. Kemudian tali yang kita ikat dengan cawan tu tadi tu, tali yang kita ikat dengan diri kita itu dipanggil hablum, apa nama tu? Aduh, lupa dah. Tali Allah. Tali Allah tu artinya agama. Jadi tali tu ad-din, agama. Jadi yang kita ikat ni, kita ikat dengan agama, ikat dengan Islam. Kemudian tali tu naik ke atas, diikat di palang. Palang tu bukan kita samakan dengan Tuhan, tapi kita kiaskan palang tu macam Allah. Nak faham tak? Jadi palang ni kukuh, dia takkan cabut dan takkan patah. Allah ni kukuh, kita bersandar pada Allah, tidak akan pernah goyang. Jadi itulah ibaratnya palang diikat tali, tali tu ikat dengan cawan kaca. Jadi kalau tali tu kuat dah, agama tu kuat dah, palang tu kuat dah, persoalannya yang kuat atau tak kuat simpulan tu. Jadi kalau simpulan tu tak kuat, menyebabkan cawan tadi akan jatuh ke lantai. Lantai itu neraka. Bila jatuh, cawan jadi apa? Pecah. Itu yang kita tak nak. Bila iman kita pecah, duduk atas lantai, duduklah dalam neraka selama-lamanya. Jadi yang kita tak nak cawan kita pecah, tak nak iman kita pecah. Jadi tak nak iman tu pecah, tali tu kena ikat elok-elok. Agama dengan kita kena ikat elok-elok. Jangan sampai dia putus. Boleh faham sangat ni? Faham tak? Kata benda pula ikat cawan. Tadi cerita lain. Jadi itu ilmu aqaid dan ilmu tauhid. Nama lain dia lagi ilmu tauhid. Tauhid tu pula apa makna dia? Kata ulama, bila banyak nama maknanya banyak pengertian.
Jadi padahal benda sama, usuluddin tu samalah, aqaid pun sama, tauhid pun sama, tapi pengertiannya tak sama. Tak sama dari sudut mana? Kepelbagaian maknanya. Maka tauhid asal perkataan ahada. Ahada tu makna satu lah. Tauhid mengahadakan dia, mensatukan dia. Kalau ahad tu tunggal, tauhid menunggalkan. Menunggalkan macam mana? Adakah kita bila kita tidak menunggalkan Allah, Allah tak jadi tunggal? Dah, Allah memang tunggal dah, Allah memang esa dah, Allah memang satu dah. Persoalannya hati kita yang belum mengesakan Allah, hati kita yang belum menunggalkan Allah, hati kita yang belum mensatukan Allah dalam hati ni. Ibarat kata Tok Guru Siddiq Noh, hati kita ibarat cawan. Kalau masuk bola warna putih, bola hitam tak boleh masuk. Kalau masuk bola hitam, bola putih tak boleh masuk. Jadi kena menerima salah satu. Kalau masuk Allah lain, ghairullah, selain daripada Allah, tak boleh masuk. Tapi kalau masuk selain daripada Allah, Allah tak boleh masuk dalam hati. Jadi pilih. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, siapa yang menghadapkan wajahnya pada matahari terbit, dia membelakangkan wajahnya pada matahari terbenam. Siapa yang menghadapkan wajahnya pada matahari terbenam, dia membelakangkan tempat matahari terbit. Jadi pilih salah satu. Mustahil seseorang itu boleh menghadapkan wajahnya pada kedua-dua tempat, yakni tempat matahari terbit dan tempat matahari terbenam dalam masa yang sama. Tak boleh. Mesti terima salah satu je. Maknanya kalau kamu hadapkan wajahmu pada dunia, kamu membelakangkan akhirat. Kalau kamu hadapkan wajahmu pada akhirat, kamu membelakangkan dunia. Jadi pilih, nak hadap wajah kita ni pada dunia atau pada akhirat. Nak hadap ni? Faham? Apa senyum? Orang tanya nak hadap mana? Nak hadap mana? Sini. Cakaplah takut. Ini belum malaikat tanya, muka nakir tanya, ni baru Syakir tanya. Okey juga belakang. Syakir tanya balik ni boleh makan lagi mi goreng. Muka nakir tanya tak ada mi goreng itu pun takut dah. Kan? Ngadap akhirat. Bila kita nak wajah kita dihadapkan pada akhirat, maka kita akan membelakangkan dunia. Apa maksud belakangkan dunia tu? Tak peduli dengan dunia. Duit campak tak payah, mai sini. Handset buang apa semua. Bukan. Maksud membelakangkan dunia, bukan dunia menjadi keutamaan dan matlamat dalam hidup. Memiliki dunia tidak salah, tapi jangan jadikan dunia sebagai matlamat atau pegangan hidup. Milik rumah silakan. Ada rumah tak ada masalah, asal jalan halal. Ada kereta tak ada salah, tapi jangan rumah tu jadi matlamat. Sampai sanggup meninggalkan solat kerana rumah. Takut rumahnya hilang, tak pergi semayang jemaah. Kenapa tak pergi semayang jemaah? Takut rumah aku hilang. Nak orang tu kata. Jangan kerana dunia kita meninggalkan hal-hal keagamaan kita. Itu barulah awak cakap apa, yang tu yang dimaksudkan membelakangkan dunia, menghadapkan wajah kepada akhirat. Tu maksud dia. Dan nak nampak lebih kemas lagi, ibaratnya gini kata Tok Guru, kerusi kita nak ambil Quran, tapi Quran tu diletak pada tempat yang tinggi, atas rak tinggi. Kita pula jenis ketot pendek, nak lompat dah pun tak sampai juga. Terunjuk-unjuk nak ambil tak sampai. Kita pun pandang kanan pandang kiri, nampak ada kursi. Kita pun ambil kursi tu letak tepi rak, kita panjat atas kursi, kita capai Quran. Begitulah ibarat dunia dan akhirat. Kerusi tu dunia, Quran tu akhirat. Gunakan duniamu, pijak duniamu untuk capai akhirat. Itu maksud dia. Bukan tolak dunia. Gunakan dunia tu. Gunakan dunia, gunakan kereta untuk bawa ke masjid. Gunakan tak kiralah apa pun duit kita untuk infak. Gunakan apa saja dunia yang kita milik untuk mencapai syurga kita di hari akhirat nanti. Itu cerita dia. Itulah keperluan dunia dan akhirat. Bukanlah tolak terus dunia, nak ambil akhirat saja. Itu jadi macam Nasrani, pentingkan akhirat tanpa mempedulikan dunia. Kristian gitu. Sebab tu sampai tak kahwin orang Kristian. Nak paderi dia mana kahwin? Dia kata tak boleh. Tak boleh kahwin. Konon-konon akhirat sangat. Dia kata perempuan ni dunia, tak boleh kahwin. Itu kata. Padahal mati pucuk agaknya. Itu ada satu kisah tentang paderi ni.
Jadi satu hari padri dengan Tok Imam dia naik kapal terbang sekali. Dia naik sama-sama kapal terbang. Jadi dalam kapal terbang tu ada pelayan kan, waiter dia punya pramugari dia. Jadi pramugari ni nak hidangkan air arak. Dia kata siapa nak air arak? Padri kata saya nak. Padri tak apalah dia padri. Padri pun order 2 gelas. Satu untuk padri, satu lagi untuk imam. Imam kata tak mau. Saya tak minum arak. Tak apalah, saya teh ais ikat tepi dah lah. Jadi Tok Imam minum teh ais aja. Lepas tu tengah-tengah minum tu padri tanya Tok Imam, kenapa you tak mau minum ini arak? Imam kata tak boleh, agama saya tidak membenarkan minum arak. Rugi dia kata. You imam sangat-sangat rugi kerana air ni sangat sedap. Tiba-tiba you punya agama tak bagi minum, you rugi. Air ni sedap sangat dia kata. Kata si apa nama tu padri tadi. Tak apalah. Akhirnya kapal terbang pun landing sampai kat airport, sampai kat balai ketibaan. Jadi sampai kat balai ketibaan tu orang sambut lah. Tengok ada 4 orang perempuan lawa-lawa, hidung tajam ni pun disangkut hanger ni. Lawa-lawa langsung pipik sampai atas ni. Kan? Lawa sungguh, 4 tu lawa, muda-muda pula. Semua datang duk peluk tu imam. Kata, "Wahai imamku," peluk gitu. Jadi padri pun lalu sebelah. Padri kata, "Oi, ramai anak-anak lawa-lawa anak-anak." Padri kata imam, "Ni bukan anak, ni isteri-isteriku." Lepas tu imam tanya padri, "Dah padri tak ada siapa sambut, tak ada isteri sambut?" Padri kata, No. Nah, agama saya tak bagi kahwin, tak ada isteri-isteri. Kata tu imam, rugi. Imam sangat-sangat rugi kerana ini barang sangat sedap. Tu imam tu kata, bukan saya kata. Tu cerita dia, itulah kelebihan Islam. Ada arak. Tu boleh faham? Benda ni cepat faham. Tu tauhid, mengesakan Allah. Biar dalam hati ni Allah je, tak ada lain. Lagi contoh kiasan dunia dan akhirat supaya kita betul-betul faham. Jangan kita terlampau taksub sampai tolak habis dunia. Jangan sampai macam tu pula. Kena faham dunia dan akhirat ni satu keperluan. Ada seorang anak murid, dia datang jumpa tok guru dia. "Tok guru, saya tak berapa faham lah. Tok guru suruh pentingkan akhirat, tapi tok guru kata jangan sampai tinggalkan dunia. Jadi saya tak faham, macam mana saya nak membahagikan dunia dan akhirat?" Maka tok guru tu kata, "Kalau mu nak faham, malam ni datang rumah aku." Dia tanya balik tok guru dia, "Nak bawa kitab apa?" "Tak payah bawa kitab apa, datang melenggang." Tak apa. Anak murid pun datang jumpa tok guru dia di rumah. Sampai di rumah, tok guru dia minta bini dia bawa gula secawan, kopi secawan, kemudian air panah, air masak, kan? Dengan 1 cawan kosong. Jadi mula dituang gula separuh cawan, dituang gula ni separuh cawan. Kemudian dituang air kosong tadi ni, kacau. Tok guru dia kacau. Lepas tu tok guru dia suruh minum. Dia tengok tok guru ni nak bagi aku mati ke benda. Gula setengah cawan dia suruh minum. Tak apalah. Dah tok guru suruh minum tu dia manis dia kau-kau. Pedik muka-muka pun. Dia letak balik, "Oi tok guru, tak boleh minum tok guru. Manis sangat ni air gula ni tok guru. Dah gula setengah cawan." Okey, tak apa, tok guru pun letak api. Tok guru ambil cawan yang lain, tok guru bubuh kopi setengah cawan pula. Tadi gula, ni kopi pula setengah cawan. Tok guru tuang air panas. Tu kacang-kacang minum. Kata tadi nak mati ni 2 kali mati. Ni kopi pula saja. Minum tu dia pahit, sesangat-sangat pahit pula sebab kopi saja. Jadi dia kata, tak boleh tok guru, tak boleh minum macam ni. Tok guru kata begini. Gula ni tadi ibaratnya dunia. Kopi ibarat akhirat. Kalau kamu terlebih sangat dunia, memang seronok tu terlampau banyak, tapi kamu tak boleh terima kat terlampau seronok. Teruk juga akan jadi pada kamu, menyebabkan kamu jadi sakit, kencing manis. Sebab terlampau manis. Akhirat pula kadang-kadang kamu rasa bendanya pahit, tapi kalau kamu fokus sangat pada akhirat, dia terlampau pahit dah pula. Jadi macam mana nak bagi elok? Maka tok guru pun ambil cawan yang lain, cawan yang bersih. Tok guru tuang kopi sikit, kemudian gula sikit secukup rasa. Tuang air kacang-kacang, tok kata try minum. Dia minum, dia rasa kau, dia kata kau dia. Maulah kopi tu jadi sedap kerana manisnya tak sangat,
pahitnya tak sangat. Begitu juga dalam kehidupan. Nak dunianya tak sangat, akhiratnya pun tak sangat. Yang penting jalannya tetap betul. Maka barulah merasai kemanisan, kelazatan iman. Gitu. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak faham, bagi minum kopi saja ni. Tu cerita dia. Boleh. Jadi itu selesailah. Tauhid makna bulat Allah dalam hati. Tapi bukan maksud bila Allah sahaja dalam hati, dunia kita tolak tepi, tak. Bila Allah dalam hati, dunia kat mana? Berdasarkan apa yang tadi kita cerita, dunia di tangan. Itu cerita dia. Yang jadi hari ni kebanyakan kita, dunia di hati, Allah di tangan. Macam mana Allah di tangan? Allah tu, Quran tu kat tangan je lah. Masuk dalam hati tidak, baca saja. Tu maknanya Allah di tangan. Nah, bila tasbih jelas di tangan. Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila hilang tasbih, tak ingat dah Allah. Buat maksiat, buat dosa. Nampak? Sebab apa? Sebab Allahnya di tangan. Tapi kalau Allah di hati, tak pegang tasbih pun ingat Allah. Betul tak? Tak pegang Quran pun ayat Allah ada dalam dada dah. Sebab Allah di hati. Adapun dunia di tangan. Mana? Kunci motor kat tangan. Jangan masuk ke dalam hati, ditelan. Kat tangan je lah. Maksud bila kat tangan, orang nak pinjam, kita beri, tak ada masalah. Bukan kita kedekut sangat. Gitu lah dunia kita. Boleh dipegang, boleh dilepas, kata Tok Guru. Adapun bila Allah dalam hati, bukan dipegang dan dilepas, sentiasa di hati. Bukan boleh dilepas pun. Adapun dunia bila di tangan, boleh dilepas. Saat disuruh lepas, lepas. Saat disuruh pegang, pegang. Dia begitu. Boleh? Tu tauhid. Tu panjang nak cerita makna tauhid. Bermula segala perkara yang bersusun agama daripadanya itu 3 perkara. Jadi nak susun perkara-perkara agama ini, perkara-perkara yang bersusun agama itu adalah daripada 3 perkara. Iaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. 3 inilah baru dinamakan agama. Baru jadi adil, baru lengkap cara hidupnya. Makna cara hidup kita tidak lari daripada Islam, iman dan ihsan. Apa dia Islam, iman dan ihsan? Kita akan sambung kuliah akan datang. Kita berhenti setakat dulu. Kemudian kita sambung kitab kita Kifayatul Muhtaj. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka antara adalah berjalan, tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan katanya. Okey, sambung selepas apa ni? Makan daging bukan makan daging. Lembu. Tak ingat ada lembu. Lembu keluar lubang kecil. Lepas tu nak masuk balik tak boleh. Lepas tu Nabi jalan-jalan lagi. Dalam Nabi tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba diseru oleh yang menyeru. Seru ni maksudnya panggil. Hei, gitu. Pada pihak sebelah kanan Nabi. Ya Muhammad, anzirni as'aluka. Maksud dia, wahai Muhammad, anzirni, tunggu, nanti akan daku. As'aluka, kerana aku nak bertanya. Tapi tengok adab Nabi. Sebabkan peristiwa ni Nabi tak tahu. Maksudnya macam tempat orang. Jadi Nabi, apa-apa pun Nabi tanya dulu. Tiada menjawab Nabi SAW. Nabi tak terus jawab. Sebab Nabi tak tahu apa benda yang datang ni. Kemudian maka sabdanya, Nabi tanya malaikat Jibril. Sebab Nabi tahu malaikat Jibril lebih tahu dalam bab ni. Sebab tu orang kata malaikat Jibril itu guru kepada baginda Nabi. Tetapi anak muridnya lebih mulia daripada gurunya, iaitu Nabi Muhammad lebih mulia daripada gurunya malaikat Jibril. Tapi nak tunjuk sehebat-hebat Nabi pun bila tak tahu Nabi bertanya. Kita nak orang tanya buat-buat tahu. Aku duk asar. Tak tahu cakap, tak tahu. Tanyalah orang yang lebih tahu.
Maka Nabi pun tanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah seru Yahudi. Panggilan itu panggilan Yahudi. Adapun jika tuan hamba jawab akan dia, nescaya banyak umat tuan hamba jadi Yahudi. Kalau Nabi jawab, kata malaikat Jibril, nescaya banyaklah ataupun 80% umat Nabi Muhammad akan jadi Yahudi. Ramai umat Nabi akan jadi Yahudi kalau Nabi jawab. Mujur Nabi tak jawab. Dalam tak jawab, memang tak jadi Yahudi, tapi jadi perangai Yahudi. Itu. Umat Nabi Muhammad memang tak jadi Yahudi, tapi perangainya mirip macam perangai Yahudi. Apa perangai Yahudi? Dalam suratul Fatihah ayat 7. Apa perangai Yahudi? Kita sebut tadi tak sebut. Apa? Lebihkan dunia tanpa menghiraukan akhirat. Itulah perangai Yahudi. Sebab tu dia cakap umat Islam hari ni tak jadi Yahudi, memang dia jadi Islam juga, tapi perangainya tu, macam mana perangai dia? Pentingkan dunia daripada akhirat. Sampai tak peduli akhirat. Masjid tak peduli. Dia nampak masjid ni pergi ke mana? Sakit perut. Dia buang air, itu pun tak flush. Wah, asam tu. Tok siap tonyoh. Siap tu siap. Dia buat nak buang najis dia, nampak masjid ni. Dia ingat tanda hawam ke apa? Itu untuk nak tempat semayang. Dia tak peduli. Sibuk dengan kerja. Pejabat 4, 5, 6 kilometer boleh pergi. Masjid bukan sampai berkilo-kilo pun. Kadang-kadang beratus meter je. Kadang-kadang kena pula rumah depan masjid dah. Bukan payah. Kena pula rumah dia atas bukit, masjid bawah bukit. Turun handbrake, masuk terus. Rumah atas bukit, masuk parking van jenazah. Elok ada. Apalah yang ni pelik. Pejabat jauh boleh pergi, masjid dekat tak boleh nak pergi. Lah kali Allah tarik nikmat masjid. Macam lah tak boleh dah pergi masjid. Bau terginja-ginja, rindulah nak pergi masjid. Tu umur bila mau pergi? Tulis dalam komen sebagainya. Masa ada tak nak pergi samalah umrah dulu. Masa duit banyak-banyak tak pergi. Bila Allah dah tutup dah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bau terginja-ginja. Bau tengok duit, kalau tahu itu pergi umrah ada. Paris pun boleh pergi, Hanyai boleh pergi, London boleh pergi. Tiba-tiba umrah tak boleh pergi. Allah tarik nikmat. Tak boleh. Berita terbaru, Arab Saudi buat perintah berkurung. Bukan macam kita ni tak berkurung lagi. Kita ni baru kawalan pergerakan je. Arab Saudi perintah berkurung terus sebab nak sekat masalah wabak ni. Hari tu Masjid Nabawi dikunci, ni kurung terus pula dah. Masjid-masjid dia pun tak boleh semayang dah jemaah, walaupun bukan Masjidil Haram. Habis dah. Allah tarik nikmat ni seluruh dunia. Allah tarik habis tu sebab tidak menghargai. Maka dan antara berjalan pula tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya, jalan lagi. Ada pula yang panggil tapi belah kiri pula, ya Muhammad anzirni as'aluka. Macam tadi juga, yakni hai Muhammad anzirni. Ni kita belajar bahasa Arab. Ni boleh cakap Arab ni. Ya Said anzirni as'aluka. Said pun tak jawab, takut Yahudi rasa ni. Itu kan Yahudi tu kawan pondok. Maknanya tunggu, aku nak tanya. Nak tanya apa? Kan? Itu. Muhammad, nanti akan aku hendak bertanya akan dikau. Maka tiada ia menjawab akan panggilan itu. Nabi tak jawab. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Nabi tanya. Maka katanya, inilah seru Nasara. Nasara pula panggil. Nasara ni makna apa? Kristian. Sekarang je panggil Kristian. Dulu nama dia orang panggil Nasara. Nasara ni asalnya betul. Pengikutnya Nabi Isa. Kan? Sebab kenapa dipanggil Nasara? Nasara diambil perkataan Nasara lah. Nasrun maknanya tolong. Orang yang menolong akan Nabi Isa. Penolong Nabi Isa. Mula-mula betul lah, lama-lama serong juga. Tu. Inilah seru Nasara, Kristian. Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia, nescaya banyak umat tuan hamba jadi Nasrani.
Kalau Nabi jawab, ramailah umat Nabi akan jadi macam Nasrani, akan jadi Nasrani. Tapi Nabi tak jawab, maka tak jadilah kita jadi Nasrani. Tapi ada segelintir daripada umat Nabi Muhammad hari ini memang tak jadi Nasrani, tapi perangai ikut perangai Nasrani. Perangai Nasrani pula, perangai dia macam mana? Apa dia? Dia lawan kepada Yahudi tadi. Kalau Yahudi tadi pentingkan dunia, tak pedulikan akhirat. Nasrani dia pentingkan akhirat, tak pedulikan dunia. Itu penyakit dia. Yang ni pun ada kan? Nak sampai duduk masjid tak keluar-keluar. Anak bini tak makan apa. Itu tak boleh juga. Sampai tak kerja. Dia kata tak apa, aku mayang ni nanti Allah bagi duit. Mana datang duit Lain kali tabung masjid dia ambil kata ni kot Allah bagi kot. Tu kata nak mana boleh, kena ada usaha kat bahagian dunia, pergi kerja dan sebagainya, ada bahagian dunia, bukan sampai langsung tak dulikan dunia. Nak cuma bukan dunia tu jadi matlamat tu saja. Tapi Nasrani ni, puak-puak ni, depa ni terpedaya sampai tak menikah. Sister dia pun tak menikah agak, yang perempuan-perempuan tu konon-konon ustazah dia lah. Sampai tak boleh buka. Kita orang perempuan tudung pakai kat luar je, dalam rumah buka lah depan suami. Ni dalam rumah pakai lagi tudung sister dia tu. Dah macam mana, pelik. Cuma kalau bini kita sampai ke rumah nikah-nikah lagi, awak ni dah kenapa? Islam tu juga pertengahan, itu dipanggil wasitah. Tidak keduniaan sangat, tidak keakhiratan sangat, tetapi kedua-duanya dipakai seperti kita memakai kedua-dua kaki. Nampak? Kaki kanan pun kita pijak, kaki kiri pun kita pijak, barulah berdirinya stabil. Diri sebelah kaki mana boleh stabil? Dalam diri dua kaki kadang-kadang jatuh. Ini kan kalau sebelah kaki. Berpijak hanya pada dunia, tidak pada akhirat, jatuh. Berpijak hanya pada akhirat, tidak pada dunia, jatuh. Betul tak? Cuba jalan sebelah kaki balik ni tengok. Depan ni je jatuh dah. Nampak? Tu kata maknanya mesti pakai dua-dua, dunia dan akhirat, baru kita selamat. Tengok kalau contoh kehidupan yang Tok Guru ajar kita di pondok ni. Kita bangun pagi, kita mandi, gosok gigi. Gosok gigi, mandi tu dunia ke akhirat? Dunia. Lepas tu kita ambil wuduk akhirat, semayang tahajud akhirat, mayang subuh akhirat, ngaji kitab akhirat kan. Lepas tu kita makan breakfast lah sebagai contoh, dunia. Kita pergi kandang kambing, dunia. Kita pergi urus lembu, dunia. Tu semua dunia. Lepas tu masuk pula kuliah duha, akhirat balik. Jadi hidup tu sentiasa dunia akhirat, dunia akhirat. Macam kaki kita langkah kanan kiri, kanan kiri, barulah elok, barulah kita jalan sampai ke destinasi. Barulah kita jalan dunia akhirat sampai ke destinasinya. Destinasi itu adalah apa? Mak kau Ma'rifatullah lah, mengenal Allah. Baru betul-betul dia kenal Allah bila jalannya dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Bukan akhirat. Nak kaki sebelah jatuh. Biar faham lah. Sampai tak duli kambing sampai tak makan. Dia duduk sibuk sini, latik adalah kena ada dunia dan akhirat dia. Itu. Jadi jangan jadi macam Nasrani. Itu Nasrani. Dan antara berjalan Nabi SAW, tiba-tiba dengan satu perempuan pula hal keadaannya membukakan dua langitnya, dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala. Macam mana dua langit ni, wallahu a'lam, kita pun tak tahu kak. Cuma dalam kitab sebut begitulah. Nabi jalan-jalan, Nabi nampak ada satu perempuan, hal keadaannya membukakan dua langitnya. Dua langit tu tak tahu macam mana, buka atas dia ke macam mana, tak tahulah. Dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala. Dan pada diri perempuan tu penuh dengan perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala.
dengan rantai emas cantik-cantik berlian-berlian semua. Maka menyeru ia dengan katanya, ya Muhammad anzirni as'aluka, yakni hai Muhammad, nanti akan aku hendak bertanya akan dikau. Yang tadi dua atas ni orangnya tak ada, Nabi dengar orang panggil je. Yahudi tadi Nabi orang dengar tapi tak nampak muka, orang panggil Nabi je. Begitu juga yang cerita Nasrani tadi. Tetapi yang ketiga ni Nabi nampak perempuan tu. Ada perempuan cantik. Maka tiada berpaling Nabi SAW kepadanya. Nabi nampak, Nabi pun paling balik. Nabi tak tengok. Maka sabdanya, Nabi tanya, apa perempuan ini ya Jibril? Ni perempuan ni apa pula ni datang ni? Maka katanya Jibril, inilah gambaran dunia. Kata malaikat Jibril, dunia itu Allah umpamakan seperti perempuan yang cantik, yang penuh dengan perhiasan atas badannya. Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia, kalau Nabi jawab, nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas akhirat. Kalau Nabi jawab, nescayalah umat Nabi Muhammad semua pentingkan dunia, langsung tak pedulikan akhirat. Dalam Nabi tak jawab pun ramai juga yang pentingkan dunia dah. Kalau Nabi jawab, tak kata depa, dengan kita pun akan pentingkan dunia. Mujur Nabi tak jawab. Kalau kita kat rasa jawab lah. Tengok perempuan lawa pula. Belum panggil datang dah. Tu Nabi. Jadi kenapa Allah, persoalan yang timbul daripada kitab ni, kenapa Allah gambarkan dunia tu seperti perempuan yang cantik tadi, yang penuh dengan perhiasan? Apa makna dia? Siapa faham? Apa? Krik-krik. Kerana Allah nak memahamkan kepada kita dunia tu cantik. Dunia tu kita nampak cantik. Sebab apa kita nampak dunia tu cantik? Sebab kita boleh nampak cantiknya syurga. Bagi orang yang dah nampak cantiknya syurga, dunia dia nampak buruk. Faham tak? Katalah contoh ajalah ni, contoh. Contoh di Malaysia ni, bukan doa lah, ni contoh aja. Malaysia ni habis semua mati kena corona. Tinggal kita je yang kat pondok ni. Tinggal kita je kat pondok. Lepas tu ada seorang perempuan. Seorang perempuan, muka dia tak adalah buruk mana, tapi hidung kembang sebelah. Hidung kembang sebelah, telinga macam piring Astro. Tapi tinggal dia seorang je perempuan kat Malaysia ni. Masa tu kita akan nampak dia lah paling cantik sekali, walaupun kembang sebelah. Walaupun telinganya capang, kening tu tajam gini macam samurai tu. Kening. Gigi bukan jongang ke depan, jongang ke dalam. Macam mana tak tahu. Nak ceritanya, rupa dia buruk, tapi kita akan nampak cantik sebab dia seorang. Kita ramai-ramai pakat berebut kecuali anda seorang. Semua duk pakat berebut nak ngorak dia sebab dengan dia seorang je perempuan. Tapi tak tahu rupanya di Syria ada lagi perempuan yang hidup lagi. Tapi kita tak pernah tengok yang itu. Dah darurat, masa TV semua tak boleh buka dah, internet semua tak ada dah. Nampak dia lah paling lawa. Tiba-tiba kapal terbang lalu ada perempuan Syria jatuh. Tapi jatuh mati lah. Tapi mati tengok muka lawa, baru kita tahu, lawanya Syria. Baru nampak muka yang perempuan tadi hidung kembang sebelah tu, baru nampak buruknya dia. Macam itulah gambaran dia. Faham tak? Sekarang ni kita nampak dunia ni lah hebat. Sebab apa nampak dunia hebat? Sebab kita tak nampak lagi syurga. Sebab tu orang dah nampak syurga, tak pandang dah dunia. Macam mana? Bila hatinya dia baca kitab, kefahaman dia, kadang-kadang Allah bagi dia sampai ainul yakin. Ainul yakin tu dia nampak dengan mata kepala dia. Tidur ke dia mimpi ke, Allah bawa dia pergi syurga. Katalah contoh, dia nampak dah syurga, dunia ni tak ada apa dah pada dia, hilang terus dunia ni pada dia. Jadi macam kepada Asyahid Ustaz Lutfi, dia mimpi 3 malam berturut-turut minum air sungai di syurga. Hari malam pertama dia minum, dia kata sedapnya. Malam kedua dia minum, sedap lagi. Malam ketiga dia tidur, mimpi sungai itu dia tak nampak. Yang dia nampak ada perempuan-perempuan.
Bidadari. Nah, dia pun tanya, mana sungai yang selalu aku minum semalam? Kata bidadari ni, kalau ustaz nak minum, ustaz kena pergi Syria. Sungainya ada di Syria. Nah, akhirnya habis bangun tidur, dia rujuk pada kawan-kawan asatizah yang lain, orang yang dipercayai lah, ulama'-ulama'. Dia tanya pendapat-pendapat ulama'. Ada seorang ulama' ni namanya Ustaz Abu Bakar Abu Bakar Cik. Ustaz Abu Bakar Cik. Dia tanya kat Ustaz Abu Bakar Cik. Ustaz Abu Bakar Cik menitih air mata. Dia kata, ana ni berjuang lama dah, tapi Allah belum jemput. Enta berjuang, Allah jemput dah. Pergilah. Maknanya Allah nak jemput enta ke syurganya. Nah, itu yang dia siap-siapkan barangnya. Dia pergi Syria. Di Syria, dia duduk dengan geng-geng mujahidin. Akhirnya mati, kena tembak. Dan dia sepakat ulama' kita di sini mengatakan bahawa dia gugur syahid. Nah, maka dia dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab apa dia boleh tinggal dunia ni? Padahal dia ada rumah, ada apa semua ada. Dia boleh tinggal sebab dia dah nampak dah kenikmatan syurga. Kita yang duk gemar lagi dengan dunia ni sebab belum nampak lagi kenikmatan syurga. Nak? Tu. Boleh faham nah? Jadi ni. Nescayalah kalau Nabi jawab, habislah orang duk pakat dah nak cinta pada dunia. Nampak dunia tu hebat. Sebab tadi Allah gambarkan dunia ni macam perempuan yang cantik. Kemudian perhiasan-perhiasan ada pada dia. Kerana dunia ni menghias-hiaskan dirinya. Macam mana tak dunia tak hias-hiaskan diri dia? Nampak hebat lah, glamour dengan telefon yang canggih. Telefon sekarang macam-macam. Boleh lipat lah, boleh apa lah kan? Boleh baling pun boleh. Macam mana nampak? Canggih. Nah, tu dia memperhiaskan dunia. Dunia memperhiaskan diri ni. Kita jadi makin gemar, makin sonok. Lepas tu kata, ana fikir balik betul juga kata Ustaz Azhar Idrus. Dia kata, cuba kita pasti tengok. Dunia ni bukan makin buruk tapi makin lawa. Dari segi pandangan mata. Adapun dari segi hakikat sebenarnya dunia semakin tua. Nah, tapi pada pandangan mata kita nampak makin lawa. Dalil, kita tengok kepala lori hari ini dengan kepala lori zaman dulu, 80-an dulu. Zaman dulu punya kepala lori, pintu pun tak ada. Orang panggil lori kepala hantu. Tahu kan? Lori yang pintu pun tak ada. Aircon tak payah cakap lah. Nak main kipas lollipop. Ada kipas warna-warni macam budak-budak. Okey, itu je. Nak ada pintu lori. Nah, buruk rupa. Tengok lori kontena sekarang. Allah. Lawa macam apa nama? Macam kereta sport pula dah lori. Nak dengan bumpernya. Kepala lori pun lawa. Dah yang lain. Makin benda dunia ni dibuat makin lama makin lawa. Orang pun makin lama makin lawa. Nah, kita tengok anak tu lawa putih, mata bulat. Tengok muka mak Allah. Tak boleh tengok muka bapak ni. Macam nak cerita gitulah. Maknanya zaman dulu-dulu kurang. Zaman lah makin lawa. Tapi muka lawa, perangai. Nak mak zaman dulu-dulu Allah. Macam tadi lah, kembang sebelah hidup. Tapi perangai lawa, taat suami. Orang zaman dulu. Nah, kata Ustaz Zaidrus, dia jumpa guru dia. Nak tanya soalan. Guru dia ketuk dinding ini. Tak berlari bini dari dapur. Tak. Ya bang, tanya. Allah, kita ketuk sampai patah papan. Tangan sampai balut luka. Nampak tak datang-datang juga. Allah, dia kata. Nah, beza zaman dulu dengan zaman lah. Dia makin lama dari segi zahirnya makin lawa, makin hebat. Bumbung, tengok bumbung zaman dulu. Buruk daun nipah itu. Zaman lah makin cantik bumbung. Bumbung pun makin cantik. Semua makin cantik, semakin elok. Nah, pada zahir. Dari segi batin, tak. Semakin buruk. Perangai makin teruk. Nah, hantaran tinggi-tinggi, mahal-mahal, kat puluh-puluh ribu. Tapi suruh masak air dengan masak nasi semalam. Tu je. Nah, itu dia pandai. Nah, lain tak ada. Apa pun tak erti. Jahit tak erti. Orang masuk benang dalam lubang jarum. dia masuk ke lain. Tu kata habis semua tak erti dah. Sebab apa? Dah makin kurang dunia ni. Tu. Dan kita akan sambung
Dan antara berjalan Nabi SAW, tiba-tiba berdapat akan satu orang tua duduk jauh daripada jalan. Nabi jumpa orang tua duduk jauh daripada jalan. Apa pula ni? Kita akan tengok nanti. Boleh nak? Moga-moga dapatlah kita sedikit sebanyak manfaat daripada pembacaan kitab kita ni, Kifayatul Muhtah ni, supaya kita renung soal erti kehidupan kita pada hari ini. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara suyufal mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min baldanil muslimina ammah innaka ala ma tasya'u qadir. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.